Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Burhan, Barisan Terkuasa Masjid Al-Ghafur pada Nanti Perlis, tuan-tuan puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah, dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Itu hari ini tarikh 27 Oktober bersamaan dengan 10 Rabiul Awal. Kalau kita ingat balik, hari ini 10, esok lusa tuan, sambutan Maulid Rasul 12 hari bulan tuan. Jadi tuan cuti pula hari Khamis ni tuan. Pada hari ni tuan kita akan sambung tajuk bab kita ni, bab hutang. Tajuk baru tuan. Kalau ingat balik tajuk sebelum ni tajuk lain. Ni tajuk bab hutang ni apa dia tuan? Kita tengok balik tuan, apakah cerita tentang hutang ni? Boleh tak berhutang ni? Kalau boleh berhutang, ada tak dalil hadis Nabi kata berhutang? Berhutang pula macam mana cara dia, adab dia dan sebagainya. Apakah ancaman orang tak bayar hutang ni dan sebagainya. Itu tentang hutang dalam sehari seminggu dua terdekat ni. Itu tajuk ini berkaitan dengan peringatan keras tentang hutang. Apakah yang Allah sebut dan Nabi sebut tentang hutang ni kan? Sebelum saya nak pergi ni, kita tengok dulu apakah adab berhutang ni. Pertama sekali, surah Al-Baqarah ayat 208. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Kita ni Allah suruh kita masuk Islam ni keseluruhan Islam. Tak boleh main bab kita ibadah kita ikut, tapi kena kena atas kepala aku ni, bab hutang ni aku tak ikut. Ni kena atas kepala aku ni, bab apa? Bab zalim tak ikut. Ini semua ni kita tengok balik tuan. Masuk Islam ni keseluruhan, kafah, penyeluruh. Makan kita, minum kita, tidur kita, ibadah kita, muamalah kita, semua kehidupan kita ni kita ambil Islam tuan. Itu kata Islam ni ambil keseluruhannya, bukan ambil juzuk-juzuk, sikit-sikit. Celuk tuan tu, celuk tuan ni, kena gaya tak kena gaya, letak tepi. Tak, dia kena ambil satu ongkoi, itu Islam. Itu yang pertama. Cuba kita sikit tuan tentang 7 kaedah berkaitan hutang. Macam mana kaedah-kaedah tentang hutang ni? Kita nak ulang kaji sikit tuan. Apa kaedah-kaedah tentang hutang? Ya, dukung Free TV dengan belanja di 7 kaidah terkait hutang piutang. Pertama, Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi hutang piutang. Okey, pertama sekali, Islam ni agama kita suruh apa? Allah sendiri rakam dalam Quran. Kita akan bincang sekali lagi, iaitu apa? Kita kena catat hutang kita ni. Jadi kita kena ada catatan berapa kita hutang, siapa yang hutangkan kita sendiri kan? Yang penghutang pun kena catat, yang dihutang pun kena catat. Jadi kita ni pembeli pun catat berapa hutang kat kedai ni. Yang si kedai tu pun, token tu pun catat berapa orang yang main beli ni hutang dia. Dua-dua ada tuan. Jadi pertama sekali kena ada catatan, ada tulis. Piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Okey, pertama sekali kalau kita beli dalam benda tu hutang, kena catat. Kalau kita beli cash, tak payahlah tulis. Hari ni beli jagung sekilo, beli apung balik RM2, tak ada. Kita keluar duit bayar habis, balik rumah. Ni dak, beli apa ni, baja ni 30 kampik, 2, 3, 4, 5 kalung contoh kan. Catatlah, tarikh sekian-sekian beli, bayar berapa, bayar 200, ada lagi berapa, 300. Tu namanya kalau tak bayar habis kena catat. Kalau bayar habis, kalau bayar habis tak perlu. Kalau nak catat juga tak apalah. Aku dah habis baja ni, beli racun, beli apa, tu catatan lain. Tu kita nak kira balik semua. Tapi kalau ada hutang tu, kena catat hutang tu. Tu yang Allah tekan. Tuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kedua, tu ayat 282 Al-Baqarah.
Kalau kita tak tahu menulis, kita lantik seorang kawan kita ke, anak-anak kita ke, siapa-siapa yang tulis tu dengan betul, bukan kicau. Hutang 300 tulis 500, kena ke dia. Jadi kena betul, transparent. Apa yang hutang, itu yang ditulis. Tak boleh bohong, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebiji macam mana yang betul-betul berlaku tu. Sekanya dengan benar. Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang agar memberi penundaan waktu pembayaran. Dan Allah ni pula beritahu kalau kita ni sebagai pemberi hutang, kawan kita ni apa tu dalam keadaan apa tu terdesak ataupun dia pun sempit sebenarnya, dia bayar bulan-bulan tu clear bulan ni agak kalang kabut sikit, kita tunda sikit waktu tu. Tak pun kiraan dia janji nak bayar setahun, tapi dah lajak sikit, sebulan dua contoh. Sebab apa? Kita permudahkan orang, tuan. Sebab apa, tuan? Kita bukan berniaga dengan hutang. Nampak, kalau berniaga dengan hutang lain cerita, tuan. Tu ceti, tuan, ceti harap. Tu cerita lain. Jadi cerita dia, kalau ada orang yang hutang dengan kita, nampak dia gayat ni, PKP kerja pun tak pernah ada ni sebagainya, kita bagi jarak sikit, tunda sikit waktu tu, bagi panjang sikit. Itu disuruh, tuan, sebenarnya Islam. Itu pembayaran ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya. Tapi janganlah pula kita ni kena gaya, kita kelentong kat dia 5-6 bulan. Duit ada bayar, tapi duk bercuti tu. Mana? Dia pergi Langkawi. Mana pergi mana? Mata lah, tempat-tempat. Cameron Highland, tapi hutang tak bayar pun. Kalau ikut tu RM1 je, hutang RM100. Yang dia boleh pergi berjalan tu dia sampai RM4-5,000 boleh. Contoh, tuan, nampak. Jadi kalau tengok dia susah sebenarnya, itu iya. Hutang kena diutamakan, kita selesai, tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Yang dalil ni pula tu lagi cantik. Kalau kita tahu kita beri tangguh masa. Tapi kalau kita ni duit banyak, tak ada masalah buat hutang ni, dia pun susah, kita suruh dia bayar sikit, separuh ke. Nak lagi cantik lagi, bagi semua kat dia, sedekah semua, hadiah terus semua. Itu lebih baik. Kalau terlibat lagu tu clear. Jadi itu jawapan. Jadi banyak cara. Satu, tangguh dulu bagi panjang pembayaran. Kedua ni, kita mungkin bagi dia bayar separuh ke sebahagian, ataupun lebih baik bagi kamu bagi terus semua tu sedekah, semua sekali, tak payah bayar apa, kosong-kosong. Jadi itu lebih baik lagi. Al-Baqarah 280. Mengetahui. Ketiga, pahamilah bahwa memberikan hutang termasuk transaksi sosial dan amal soleh yang berpahala. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kamu menghutangi orang lain, kemudian orang yang dihutangi memberikan fasilitas kepadamu dengan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Tuan, cerita dia kena tengok pula. Kalau kita bagi hutang ke orang, tiba-tiba dia ni bawa mai kambing sekok ni, bawa mai macam-macam jenis ni, ada apa-apa ke, kan? Jadi tu pula kita tengok balik. Benda lagu tu, kan, kita tengok balik. Hutang sekian-sekian, dia minta bayar lebih ke. Hutang sekian-sekian, dia berharap kena orang bagi apa-apa ke. Itu tak clear, tuan. Itu nama dia boleh di riba pula. Hutang 100, bayar 120. Hutang 300, bayar 350. Itu riba nama dia. Melainkan kalau kita bincang ni, kita berdepan nanti, Ustaz, saya ni hutang dengan dia 1,000, tapi dah 5-6 tahun dah, tapi saya pun nak bagi lebih, boleh tak Ustaz? Hadiah, seronok, suka, dia tolong saya, tadi dulu ni saya susah, lalu ni saya senang, 1,000 saya bayar 1,200 contoh, tak ada masalah. Tu bab lain pula, bab hadiah. Kita apa? Kita suka, kita seronok bagi kat dia. Tinggal dia habaq, ni hang nak bayar ni, lah ini 10 hari bulan ni hang hutang aku 100, tapi nak bayar nanti 30 hari bulan nanti hang kena bayar 200. Lagu tu itu memang riba betul-betul. Sebab dia dah deal dah, hutang sekian kena bayar sekian-sekian, bahkan tinggi pula. Tu cerita lain, kan. Cuma kalau zaman lalu ni tengok pula, kalau hutang tu bab pengurusan apa semua yang kita koperasi ke apa ke, pada patut dah. Lagu tu lain pula, cerita dia pengurusan. Tapi dak ni pinjam sekian-sekian, sampai 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tu cerita lain pula. Jadi bab perniagaan duit ni dia panjang cerita. Tapi semua tu mesti balik pada kau nak lebih niat, tengok macam mana. Ni bayar hutang ni kerana apa ke, ni si penghutang ni pula macam mana ke, yang nak bagi hutang pula dia menega ke, semua tu panjang cerita, kan. Tapi secara umumnya
begitu keadaan dia. Pinjam RM1, bayar RM1. Pinjam RM2, bayar RM2. Itu jawapan dia. Kan? Kita pilih gitu kan. Kan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Keempat, terkait nilai penurunan mata uang. Yang ketiga, yang keempat ni turun harga wang macam mana? Lam Mursyid Al-Hayran, kitab muamalah mazhab Hanafi, dinyatakan apabila orang berhutang sesuatu berupa barang yang ditakar atau ditimbang atau emas perak yang dicetak, kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka dia wajib mengembalikan hutangnya sama seperti yang dia pinjam tanpa memperhitungkan penurunan maupun kenaikan harga. Dia cerita dia, kalau dulu ni aku pinjam RM5,000, lah pembayar RM5,000. Tak, dulu RM5,000 dulu ni duit RM1 boleh beli 10 cucuk, 5 cucuk, 5 biji lah. Ni RM1 lah kena beli 3 biji je. Jadi RM5,000 aku pinjam dulu ni, kena bayar RM8,000 kot. Tak tuan, RM5,000 dulu, RM5,000 lah ni. Tak ada kata tambah kurang. Cuma kita lah timbang antara RM5,000 dulu ni dengan RM5,000 lah ni. Dulu ni tinggi duit dah. Dah ni kalau bawa RM50, dulu ni kalau pergi kedai boleh beli tu dia pasal malam penuh tangan. Lah RM50 tu kan, satu tangan pun tak penuh. Contoh di Timantara lah, kita nak bayar nanti tu, aku nak bagi seronok hadiah ke apa sebagainya, itu cerita lain. Ni dah memang dia letak nak berniaga ke apa, itu jadi riba tadi. Jadi kalau bagi seronok balik 20 tahun dulu ni aku punya RM5,000 ni, aku bagi dah lebih sikit seronok hadiah suka-suka gembira. Itu lain cerita. Kita kena faham balik konsep tu. Jadi cerita dia, tapi umumnya apa yang dipinjam itulah yang kita bagi balik. Kita bagi pinjam berapa banyak, itu kita bayar balik. Kelima, apabila uang yang dulu tidak berlaku. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila hutang dalam bentuk uang kertas atau uang logam, kemudian pemerintah menariknya dan tidak lagi menggunakan jenis uang ini, maka orang yang menghutangi berhak mendapat uang yang senilai, dan dia tidak harus menerima uang kuno itu, baik uang yang dihutangkan itu masih ada di tangan maupun sudah rusak. Kukuk lah nanti ke depan nanti kita simpan duit RM100 kita lah. Tu nak bayar nanti duduk dalam buah bantal tu, buah tilam tu. Buat cerita dulu kan. Bawah mari ke apa ke, dia nak bayar 10 tahun lagi. Zaman tu orang tak pakai dah duit lagu ni. Orang pakai duit lagu lain pula. Kalau perasan pun lah ni kalau pi touch and go pun nak ni tu buah duit dalam ni, dia potong duit kita tuan. Kad je tuan, bukan kita kad hutang kredit tu, kad debit ni pergi mana-mana ke pun kita bawa kad tu, dia potong duit kita. Kalau ni pakai kad ya contoh. Satu masa nanti mungkin lagu tu, tapi cerita mana pun nilai kita pinjam dulu ni sama kita bayar balik tank kita semasa tu, karena tidak memungkinkan untuk memilikinya. Keenam, pembayaran hutang dalam bentuk yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menjual onta di Baqi dengan dinar dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi SAW dan kusampaikan, aku menjual onta di Baqi dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau SAW bersabda, tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran. Selama ketika kalian berpisah, tidak ada urusan jual beli yang belum selesai. Ketujuh, yang kena tadi, jadi nilai dia. Contohnya tuan beli lembu korban nak ayah nanti tahun depan nanti duk beli kat kita di Malaysia RM1. Nak beli mana ni? Lembu siam tu, lembu Burma. Kita bayar kat siam tu dengan apa tu tuan di sana tu dengan duit bat. Berapa ni? Kita ni 4,000 di 40,000 bat. Bayar duit 40,000 bat. Kan? Kita ni ustaz boleh tak sana bayar bat, kita ni bayar duit RM2. Kita kutip duit masjid tadi. Boleh. Sebab apa? Nilai dia setara, sama. Nama je bat ke dinar ke pi ke mana-mana ke, nama tu duit yang sama juga dengan nilai, tapi nama tu lain, dinar, rupiah ke sebagainya, nilai yang sama. Ya, jadi dua-dua tu puas hati, aku bagi sekian, hang bagi benda tu sekian, beli ni sekian-sekian harga sekok, lembu pun elok semua besar sebagainya, dapat, clear. Jadi transparent, yang beli pun puas hati, yang jual pun puas hati, dua-dua tu selagi mana dua-dua ni clear, ya boleh. Itu yang jawapannya. Jadi berapa nilai dalam siam bat ke dalam Malaysia ke, tak ada masalah dalam bab tu. Semua kisah ni dinar dengan dirham tadi. Kelebihan dalam pelunasan hutang. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu saat Rasulullah SAW berhutang seekor anak unta dari seseorang.
Lalu datanglah kepada Nabi SAW unta-unta zakat. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi untuk mengganti anak unta yang beliau hutang dari orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Rafi kembali menemui beliau dan berkata, "Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur 6 tahun." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik saat melunasi piutangnya." Apa tu? Muttafaqun alaih. Apa cerita? Nabi ni dia ada ambil unta orang ni, dia hutang. Unta ni yang dia ambil tu mungkin umur setahun dua je. Nilai dia mungkin kalau kita bahasa kita 800, 500, 1000 kata seekor. Tapi bila nak bayar nanti pula cari lembu unta yang gini besar lagu tu tak jumpa. Yang ada apa? Yang umur 5 tahun, 6 tahun. Kalau lembu kita ni 5, 6 tahun, berapa harga? 4,000, 5,000 lah. Pinjam 800, 1,000, takkan nak bagi harga 5,000. Nampak? Tak nak kita bagi. Sebab apa? Sebaik-baik kita orang Islam ni, time pinjam ni kita bagi lebih baik lagi daripada yang kita pinjam tu. Lebih lagi kan. Ini kan nampak kata riba ke? Tak. Riba lain. Riba ni dia memang orang tu dia habaq sejak dah. Aku bagi hang unta 2 tahun. Hang bagi balik nanti unta 5 tahun. Dia deal. Sementara nak bagi itu dia ada urusan. Itu riba. Ni tak. Time tu memang dia tahu. Aku bagi hang unta umur setahun, nanti balas balik setahun lah. Tiba-tiba kita nak bagi balik nanti tak ada unta setahun. Kan duit kata kan kita caca dia pecah tak ada. Hutang ada 100. Duit ada 500 dengan 1,000. Bayar duit 500 contohlah. Kan nak bagi kata tu tak nampak benda tu. Rupanya dia boleh bayar lebih. Sebab apa? Sebagai hadiah sebagainya itu saja. Sebab apa? Dia akan minta pun kita nak bagi lebih. Tak ada masalah. Dah nampak di sini dalil kata boleh dia bagi lebih. Tak ada masalah. Cuma yang kita dah harap pula padan patut dia ni aku bagi pinjam 100 20 tahun bagilah 200. Itu dia berharap lagu tu lain cerita kan. Tu daripada kita sendiri. Faham tak? Jadi atas kata benda tu semua sedih awal tu. RM1 bayar RM1, RM2, RM2, RM200. Itu dia punya bayaran dia. Tapi kalau demand satu masa nanti seronok nak bagi lebih, pemain kita gembira, hadiah kawan kita sebenarnya, dia bagi lebih, tak ada masalah dalam bab tu. Dan kita pun jangan dua harap pula dia nak bagi lebih kot. Tak bagi lebih kedekut main perasaan lain pula. Jadi kita dua harap. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak ada masalah. Memang itulah jawapan dia. Bagi RM1 nak bayar RM1. Okey, hutang harus dipersaksikan. Jadi pertama sekali hutang ni kena ada saksi. Macam mana tuan-tuan? Ni dalil tuan surah Al-Baqarah ayat 282. Allah cerita bab hutang tuan satu muka tuan. Al-Quran tu kalau balik-balik buka Al-Quran 282 dekat semuka tajuk hutang ni. Dan berkata betapa besarnya pentingnya bab hutang ni. Dalil dia, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, berjual beli, berniaga ni tidak secara tunai, hutang, bukan beli cash, bayar hutang. Untuk waktu yang ditentukan, sepanjang waktu yang kita tentu tu, hendaklah kamu menulisnya. Kena catat. Kita nak beli apa-apa benda yang ni masa panjang ni, kita mungkin ingat lah, tak nak bayar lupa kan. Dia pun mungkin ingat, tak bayar dia minta lebih pula, dia pun lupa. Mesti kena tulis kan. Tu fungsi dia. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Kalau kita ni tak hati menulis dan sebagainya kan, orang yang kita ni, kawan kita ke adik-beradik kita ke siapa yang kita percaya ni, dia tulis hutang kita. Tu cerita dia kan. Dan janganlah penulis enggan menulisnya, dan jangan pula orang yang tulis tu tak mau tulis sebenarnya Allah telah mengajarnya. Maka maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlaknya apa yang ditulis itu. Si hutang pun tulis, yang penghutang pun tulis. Bagi hutang pun tulis berapa dia bagi, yang ni dia terima pun penghutang pun tulis. Dua-dua tulis, sama-sama tulis, clear kan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, kena takut. Tulis hutang 500, tulis 550. Untuk kat 50. Jangan RM500 pun sama, tak boleh. Seperti mana yang dipinjam, itulah yang ditulis, tak boleh tambah, tak boleh kurang tuan. Kemudian maka hendaklah walinya, ni wakil walinya mengimlaknya dengan jujur. Dia ada wakil pula, imlak dia, tulis tu dengan jujur. Dan persaksilah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Ambil orang lelaki antara kita jadi saksi. Sebab tu kalau tengok balik grantor pinjaman apa ke, buat pinjaman apa tanah ke apa ke, biar rakyat contohnya kan, ada grantor ni, saksi ni, dia tulis nanti hang apa dia tak bayar, hang kena, contohlah tu jaminan. Ada cerita lain. Tapi dia kata dia ada saksi kan, sign. Kemudian dia kata lagi sini, dan jika tidak ada 2 orang lelaki
Cari-cari tak ada jumpa orang lelaki pula 2 orang, kan? Maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redai. Cari-cari tak jumpa seorang lelaki tak ada. Nak ganti seorang yang tak ada tu, kena ambil 2 perempuan. Jadi perempuan ni kena ambil 2 bersama dengan lelaki. Jadi lelaki tak ada, dua-dua ni. Jadi dia punya kias dia kena ambil 2 perempuan, 2 perempuan. Oh, jadi seorang-seorang tadi. Jadi dia kena ada 4 orang, kan? Tu beza dia. Okey, jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi ingat. Kalau seorang lupa, berapa ratus dah, berapa ribu dah tanah ni kita jual, 35,000. Aku bayar berapa dah itu? 20,000. Tulis tu. Tak, lupa kot. Ni kalau gedung pula, ni 20,000 betul. Buat dia catat. Ada 2 orang ingat, kan? Kemudian janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan. Bila panggil pula, dia petuang pula dah. Berapa ribu ni? Aku pun tak tahu berapa ribu yang bayar. Kalau gitu jangan. Saksi ni mesti yang betul, yang jujur, yang kita percaya. Itu, kan? Kemudian dia kata lagi di sini, jangan saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang. Kalau banyak hutang, tulis hutang, kan? Jangan kita duk jemu. Baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian itu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Nampak, tulis, kan? Tulislah muamalah itu, jual beli itu, kecuali jika muamalah itu tunai. Kalau beli tunai tak payahlah, bayar cash tak perlu tulis. Kalau kita tulis simpanan kita, itu cerita lain. Dan kemudian di sini okey, jika kamu tidak menulisnya, okey, dan persaksilah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulit. Si tulis tak mau tulis, yang sini pula ini panjang cerita, dia kena elok dan sebagainya. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dalam dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Siapa beritahu ni? Bukan Nabi beritahu, tuan. Allah ajak kita suruh tulis, tuan. Hutang kena tulis. Daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Mengenai ayat ini, Ibn Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Hakam mengatakan ayat ini adalah ayat yang agung dalam muamalah jual beli, yang menerangkan beberapa poin tentang yang halal dan haram. Ayat ini menjadikan dasar dari semua permasalahan jual beli dan hal yang menyangkut cabang fiqh. Jadi jual beli ni, semua muamalah ni dia akan pergi ke ayat ni. Sebab apa? Jelas, kan? Kena tulis sebagainya, kan? Walaupun beli sikit banyak ke, kalau hutang kena tulis. Kalau beli cash tak perlu kita tulis, kan? Ibnu Katsir pula kata ini merupakan petunjuk darinya untuk hambanya yang mukmin. Jika mereka bermuamalah secara tanpa tunai, hendaklah tulis agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya. Aku bayar ni berapa kali dah? Janji setahun. Ini lebih dah ni. Aku bayar lebih rupanya. Nampak, kan? Kita bayar lebih. Tak pun, aku bayar berapa ni? Rasa cukup dah kot. Cek tak cukup lagi. Nampak, kan? Dia mungkin lebih, rugi kita kurang, rugi dia pula. Dia mesti dua-dua tu clear. Kita untung, dia pun untung. Dia pun dapat. Dia beri pinjam kita, dia pun boleh duit dia balik. Okey, di sini dan dalam ayat lain Allah SWT telah mengingatkan dalam satu ayat, hal itu lebih adil di sisi Allah dan memperkuatkan persaksian dan agar tidak mendatangkan keraguan. Kacau. Kerana sangit dua bergaduh. Sampai anak beranak bergaduh, adik-beradik sebagainya, kan? Keluarga bergaduh. Duit sangit dua aja contoh. Tak kira tuan, bab duit ni dia bergaduh, kan? Kupang dua pun kena tengok balik, kan? Okey, firman Allah SWT, maka tulislah. Jadi tulislah ni sebab apa? Maksudnya tanpa adalah tanpa pembayaran untuk mengingat-ingat, kan? Adalah tanda pembayaran untuk mengingat ketika telah datang waktu dia. Sampai masanya, aku kena bayar ni setiap bulan, awal bulan. Kemungkinan alpa, kuat balik lupa, tu kita tulis. Jadi semua tu, kan, kita kena catat, kan? Tuan kenal buku ni, kan? Zaman dulu ada, kan? Zaman saya ni ada juga, tapi kat sekolah dulu ni beli sekupang, kan? Duk cuntiang. Zaman lah tak ada sekupang, kan? 5 kupang apa buku ni. Ke jumpa pun tak ada dah. Buku 555. Bukan nombor ekor, kan? Buku hutang, kan? Itu tuan buat. Kita pun kenal buku ni. Sebab apa? Buku catatan hutang. Jadi apa dia, tuan? Kita sunnah dah, tuan. Sebab apa? Kita cara apa? Ambil apa yang mana Allah suruh tu, catat hutang kita.
Si tu kan berkira tu kedai ni sekupang 2. Dah hutang kena catat tuan. Sekupang pun lebih kurang pun kena catat. Itu tadi kena ada. Bukan bagi dia seorang saja, kita pencatat juga. Dua ke dia lagi, hilang buku tu, habis kita tuan. Nanti kena langsar pula lagi. Okey, bolehkah berhutang? Soalan dia. Boleh tak kita berhutang ni? Okey. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Kalau kita bantu kawan kita keluar daripada kesusahan kan, bagi mudah dia, Allah akan mudah urusan kita hari kiamat. Kalau ada orang nak minta apa bantuan, kita bagi. Kita ada tenaga, bagi tenaga. Kita ada duit, dia punya duit, bagi duit. Kita ada apa lagi? Guna kemudahan kita yang kita ada ni, bantu kawan kita. Jadi sesiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudah baginya dunia dan akhirat. Kalau kita tolong orang dekat dunia ni, apa jadi? Allah janji dunia Allah bantu, akhirat pun Allah bantu. Nampak tak, kita untung dua-dua. Dunia boleh, akhirat pun boleh. Sesiapa yang menutup aib orang Muslim, kita tutup kelemahan, kesalahan ataupun keaiban kawan kita, maka Allah akan tutup aibnya di dunia akhirat. Allah sembunyi aib dia. Jangan pergi londeh orang pula, jangan pergi korek pula rahsia-rahsia sebagainya kan, dosa-dosa orang punya, jangan kan. Kalau dosa dia tu dengan Allah, jangan pergi korek. Kalau betul dia dengan kita ni, bagi duk 1000 dia pecah amanah, tu rasuah ke apakah, itu kaitan dengan masyarakat, kita kena bongkar, kena perangi, itu cerita lain. Tapi kalau dosa dia dengan Allah, maksiat dia, itu dia dengan Allah. Cuma kalau kita tahu tu bab tu, kita nasihatkan dia, itu saja. Tak perlu pergi londeh, pergi jajah, hang kenal dia tu, jangan dan tak boleh buat lagu tu. Kalau tu buat lagu tu, Allah londeh kita balik. Kesalahan kita, dosa kita lama-lama ni, Allah korek, Allah buka balik. Kita buka hak orang, Allah buka hak kita. Di mana? Dunia Allah buka, akhirat Allah buka. Berhati-hati tuan. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama mana hambanya tersebut menolong saudaranya. Dan bagi Allah tolong kita ni macam mana? Syarat dia apa? Kita rajin tolong orang. Duk tolong orang, Allah tolong kita. Kita kedekut dengan orang, Allah kedekut dengan kita sebenarnya. Ni dalil dia. Ni jangan berkira tuan. Ada saja kesusahan, orang nak minta tolong apa, kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kalau tak boleh pun, doa pun tak apa tuan. Itulah kan. Sekurang-kurangnya doa, itu pun dah boleh bantu dah, doa untuk dia. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengangkat masalah ini dengan membandingkan keutamaan antara penghutang dengan bersedekah. Manakah lebih utama? Aku ni nak buat apa tu, antara menghutang dengan bersedekah. Hutang ke sedekah lebih utama. Sekalipun kedua itu hal tersebut dianjurkan oleh syariat, akan tetapi dalam sudut keperluan yang darurat, sesungguhnya orang yang berhutang selalu berada dalam posisi tersepit dan terdesak sehingga dia berhutang, sehingga menghutangkan disebut lebih utama daripada sedekah. Ustaz, ni ada orang ni minta sedekah, ni minta hutang. Nak bagi apa? Nak tolong orang minta sedekah kan, nak minta orang yang minta hutang? Jawapannya kalau kita tengok, baik bagi orang minta sedekah ni dia susah. Tak, jawapannya tu kan, bagi kat orang hutang ni. Orang sedekah ni, dia minta sedekah. Mungkin dia ni boleh makan dah, ada dah makan tadi, minta sedekah, esok tak tahu nak makan apa lagi kan, mungkin dia susah. Tapi orang hutang ni, dia habis meter dah, dia pusing merata pikak dah, nak pinjam ni duit ni, nak buat macam mana ni, anak nak mengaji ni, nak makan tak ada ni, nak buat apa urusan ni, dia habis meter dah kan. Kalau habis tak ada orang tu, dia tak berhutang lah. Berhutang ni kalau kita tengok balik, berhutang ni berlah minit lah, dah habis dah, hujung-hujung tu baru main berhutang. Dia cerita dia, tolong orang berhutang ni lebih baik lagi. Jadi kalau kita nak ada dua orang ni nak minta sedekah ni, nak bagi kat dia ke nak bagi orang berhutang, bagi orang berhutang ni, itu lebih utama. Sebab apa? Dia dah tersepit, terdesak dah. Cuma kita pula bila dah kita orang bagi hutang, kena bayar lah nama hutang. Orang bagi bantu lain, tu bantuan. Ni hutang mesti bayar balik. Itu jawapan dia. Kalau Timur Tara, dua ni berhutang tu kita bantu lagi, itu lebih utama lagi. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau berkata kepada Jibril, kenapa hutang lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, kerana peminta ketika dia meminta, dia masih punya. Orang minta sedekah ni, dia ada lagi RM1, RM2 ni, tapi nak makan tak tahu lagi malam ni ke esok ke macam mana, dia minta sedekah. Tapi dia tu ada lagi naknya. Tapi kalau hutang ni, dia habis dah, tak ada apa dah tuan. Sebab apa? Itu keperluan dia tuan. Walaupun hadis ini dhaif, tapi dia kuat dengan dalil-dalil yang lain tadi. Jadi kita boleh bantu orang yang mana yang berhutang ni, itu lebih baik. Adapun hukum asal hutang harta kepada orang lain adalah mubah, harus.
jika dilakukan secara tuntutan syar'i. Yang kesannya sebab apa? Orang yang bagi hutang ni dia minta pula tambahan riba tadi. Bagi RM10 bayar RM11, bagi RM100 bayar RM110. Jangan kan, itu namanya riba kan. Okey, etika berhutang sikit kita lah. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Dia buat berniaga pula hutang ni. Siapa pinjam RM100 bayar RM120, lagi lama hang tak bayar RM150, lagi lama lagi double. Tu menceti haram kan. Yang mana orang bagi hutang apa semua tu, yang ambil tu tu Along ke Angah ke apa tu Pak Lang ke Mak Lang ke, tu samalah, buh nama aja. Cerita dia kalau dia buat bisnes lagu tu, itu tak boleh tuan. Okey, di sini setiap hutang yang membawa keuntungan maka itulah riba. Setiap hutang ada untung, itu riba. Hal ini terjadi jika salah satu pensyaratannya atau menjadikan penambahan, tambah, sedangkan menambah setelah pembayaran merupakan tabiat orang yang mulia. Tu kalau kita tengok balik, Nabi tadi pun dia pinjam dia pinjam seekor unta umur setahun, dia bayar 6 tahun. Pinjam 1,000 bayar 5,000 contoh. Banyak ni kan. Tapi itu bukan itu sifat mulia. Sebab apa? Orang dah bagi baik kepada kita boleh lebih baik lagi. Sebab dia tak ada syarat masa pinjam tu. Ni dah masa pinjam tu dia syarat dah. Hang bayar lambat sebulan harga ni, 2 bulan harga ni, 5 setahun aku potong kepala hang. Tu dia lagi kejam kan. Tu yang jadi simbah cat merah lah, tarik ni macam-macam lah, gempak ni. Tu tak betul kan. Islam kan lagu tu, dia bukan ambil kesempatan orang yang susah ni kan. Allah seperti dekat ni tuan. Ni cerita bab hutang yang pertama. Minggu depan ni kita sambung lagi, hutang macam mana, bayar macam mana, lebihkan macam mana sebagainya, benda apa yang boleh berhutang, tak boleh berhutang ke apa, tentang hutang kan. Dia cerita dia boleh tak berhutang. Nabi pun pernah berhutang. Apa buktinya? Nabi pernah hutang pakaian ni, pakaian perang ni, pernah berhutang ke apa dengan orang Yahudi kan. Jadi Nabi pun pernah berhutang. Jadi hutang perlu bayar. Itu banyak. Wallahu alam. Betul. Seperti dekat ni cerita dia kan. Wallahu alam. Kita sambung pula nanti dalam minggu depan berkaitan dengan sambungan berhutang ni. Ini saya tulis tentang tajuk minggu depan tentang jadi berhutang jugalah. Sambungan yang bertajuk ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.